Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar orang setiap saya jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Kalau dalam kumpulan fardu kifayah, ada yang jawab, lepas tanggungjawab daripada orang lain. Dan jawapan tu kalau boleh didengarilah oleh orang yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua anjuran Masjid Muaz bin Jabal Taman Setiawangsa menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih lagi bab yang ke-6 di muka surat 69, iaitu diletakkan tajuk oleh Ustaz Mahathir dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil di sini bererti masdar, sumber, ataupun kita kata the source of Islamic law. Al-Quran dan Sunnah memang tidak diragu-ragukan lagi adalah dalil syarak. Tetapi kekeliruan yang berlaku dalam fikiran sebahagian umat Islam sekarang adalah menyangkakan hanya Quran dan Sunnah sahaja. Jadi kita biasa dengar daripada sebahagian daripada rakan-rakan kita, dikata mana ada di dalam Quran hadis. Ini semua tak ada ni. Seolah-olah bila tak jumpa dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak ada. Sedangkan tidak ada dalam Quran dan hadis itu telah dibayangkan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika baginda menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman sebagai gubernur ataupun sebagai qadi. Lalu Nabi SAW test, Nabi tanya, kalau sekarang ni nak pegang jawatan di interview terlebih dahulu, nak dapat tauliah di interview terlebih dahulu, itu ada sandaran daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana interview ini untuk memastikan kelayakan. Jadi Nabi SAW nak hantar Sayyidina Muaz bin Jabal sebagai gubernur, sebagai qadi di Yaman. Nabi test dahulu, Nabi interview dahulu. Nabi bertanya, kaifa taqdi idza urida laka qada? Macam mana wahai Muaz, kamu nanti nak buat sesuatu keputusan, kalau dibawa satu kes di depan kamu nak putuskan macam mana? Lalu Sayyidina Muaz menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan berdasarkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran dalil syarak tidak diragukan. Lalu Nabi SAW memberi isyarat bahawa tidak semua perkara dijumpai keputusannya, jawapannya direct dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW bertanya, fa illam tajid fi kitabillah. Tapi macam mana kamu nak putuskan kalau solusinya itu kamu tak jumpa dalam Al-Quran? Kan itu menunjukkan memang ada perkara-perkara kalau kita nak cari jawapan direct dalam Quran, tak ada. Lalu Sayyidina Muaz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau tidak ada saya jumpa solusi dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasulullah SAW lah saya akan memutuskan.
Lalu Nabi SAW bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillah. Macam mana kamu nak putuskan kalau solusinya kamu cari dalam Quran dan Sunnah tak ada? Kan itu jelas indikasi daripada Nabi SAW bahawa tidak semua solusi hukum itu dijumpai direct sebiji dalam Quran dan Sunnah, tidak. Lalu Sayyidina Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi, saya akan beristihad menggunakan pandangan saya, mana menilai apa yang ada kaitan dengan Quran, apa yang ada kaedah di dalam hadis dan sebagainya, dan mengeluarkan hukum. Lalu Nabi SAW menepuk dada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu seraya berkata, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasul kepada apa yang Rasul redha. Mana Nabi SAW mengiktiraf bahawa jawapan Sayyidina Mu'adz itu benar. Jadi antara alat ijtihad kita telah terangkan pada bulan Jun yang lalu, bulan Julai yang lalu, bulan Ogos kita skip kerana saya ada urusan. Jadi bulan Julai yang lalu kita telah terangkan salah satu sumber hukum selain daripada Quran dan Sunnah adalah qiyas. Hari ini insya-Allah kita masuk kepada melihat sumber-sumber hukum yang lain, iaitu salah satunya dinamakan istishab ataupun kadang-kadang disebut istishabul asli. Istishab ini adalah tanggapan bahawa sesuatu keadaan itu kekal di dalam keadaan asal. Kita anggap dia kekal kecuali ada bukti sebaliknya. Dalam bahasa Arab kaedah ini disebut baqa'u kana ala ma kana. Kekalnya sesuatu itu di atas keadaan asalnya. Presumption of status quo, dianggap benda itu kekal. Bila tanggapan itu akan berubah bila ada bukti yang sebaliknya. Daripada sini ada satu kaedah yang besar dalam ilmu fiqh, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Satu perkara yang telah yakin tidak akan hilang semata-mata dengan syak. Sebab itu dalam kehidupan kita tidak perlu terlampau was-was kalau kita tahu kaedah ini. Kita ambil contoh yang mudah yang kerap dihadapi, iaitu misalnya satu orang yang berwudu. Dah lama dia berwudu, mungkin 2 jam 3 jam yang lalu dia berwudu, lalu masuk waktu. Tiba-tiba timbul keraguan dalam hati dia, dalam tempoh 2-3 jam tadi dah batal ke belum wudu saya ni? Sedangkan dia berwudu tu yakin. Memang dia ingat tadi dah berwudu, tapi dia ada ragu-ragu, kau dah mana tahu terkentut ke, ada pergi tandas ke tadi, ya. Maka ketika itu bila dia ragu-ragu dia itu tidak boleh menghilangkan dia yakin, iaitu dia ada wudu. Maka dianggap dia itu masih ada wudu. Berbeza satu orang, bila dia nak solat, dia ragu-ragu, saya tadi ke tandas tadi, saya dah ambil wudu ke lepas tu? Dia jadi ragu-ragu. Biasa lepas ke tandas dia ambil wudu, tapi sekali ni dia ragu-ragu. Macam tak ingat pula ambil wudu, tapi nak kata tak ambil, biasa ambil. Maka ketika itu dianggap dia belum berwudu. Kerana tak ada wudu, dia yakin. Dia ingat ke tandas tadi, buang air dan sebagainya. Yang ragu-ragu tu dah ada wudu atau belum, maka dianggap belum ada. Dia panggil istishabul asli. Dianggap berkekalnya sesuatu yang asal, yakni sesuatu yang telah diyakini. Maka tercabang daripada kaedah tadi, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak akan dihilangkan semata-mata dengan syak, keraguan. Kaedah lain yang disebut al-aslu bara'atuz zimmah. Yang dianggap benar adalah seseorang itu tidak menanggung apa-apa liability. Zimmah ni tanggungan, bara'ah tu makna lepas dari sebarang tanggungan. Jadi kaedah ni penting, bahkan diterima dalam undang-undang sivil. Secara asas kaedah ini diterima dalam undang-undang sivil. Al-aslu bara'atul zimmah kalau kita terjemahkan dalam konteks undang-undang sivil, undang-undang yang berkaitan dengan jenayah misalnya. Civil di sini maksudnya bukan syariah. Kan ada civil as opposed to criminal. Tapi yang saya katakan civil di sini as opposed to syariah, undang-undang yang bukan syariah. Dalam bahagian kriminal dia kan dia ada juga kaedah presumption of innocence.
An accused person is presumed innocent until proven guilty. Ini orang yang tertuduh dianggap tidak bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah. Kenapa begitu? Kerana satu orang lahir ke dunia belum buat apa-apa kesalahan, itu yakin. Mana ada orang lahir ke dunia buat salah, buat jenayah itu, tak ada. Atau lahir ke dunia berhutang ini, tak ada. Dia lahir ke dunia bersih, clean. Kita tak sama misalnya dengan fahaman orang Kristian yang mengatakan ada original sin, ada dosa yang terpaksa ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan begitu, ya. Kita lahir ke dunia bersih, tapi kebersihan itu nanti boleh ternoda dengan dosa, dengan kesalahan dan sebagainya. Jadi bila seseorang itu dituduh, dia kena dibuktikan. Mana beban pembuktian ditanggung oleh orang yang menuduh. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beban pembuktian ditanggung oleh orang yang menuduh. Kamu dituduh mencuri misalnya, kamu dituduh merompak, kamu dituduh berzina, kamu dituduh apa dan sebagainya, maka orang itu tak perlu bawa bukti kata dia tak mencuri. Dia tidak perlu bawa bukti bahawa dia tidak berzina. Orang yang menuduh yang kena bawa bukti. Saksinya, betul ada supporting evidence, CCTV-nya dan sebagainya. Cuma dia perlu ingkarlah. Kalau dia mengaku, habislah. Walaupun tak ada bukti, dia mengaku, dia kata memang saya curi. Tapi kalau dia tak mahu, wal yaminu ada man ankar. Maka orang yang ingkar, dia kata tak, saya tak buat benda tu, dia kena bersumpah. Kerana sumpah ini menunjukkan dia yakin bahawa dia tidak melakukan apa yang dituduh. Kenapa yang ini cukup bersumpah saja? Yang tadi kena bawa bukti, kena bawa saksi, kena bawa ini. Sebab yang tadi mendakwa khilaf asli. Dia mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan asal. Yang ini asalnya memang dia tak bersalah. So sumpah itu hanya menguatkan benda yang asal. Sudah cukup kuat bersumpah itu. Jadi sebab itulah ikut dalam undang-undang apa itu civil juga, kalau dalam undang-undang kriminal kan dia kata prosecutor has to prove the case beyond reasonable doubt. Orang yang menjadi prosecutor, pendakwa, kena membuktikan tuduhan itu melampaui keraguan yang munasabah. Berarti orang yang dituduh dia hanya perlu bangkitkan keraguan, dan mahkamah dapati munasabah keraguan itu. Boleh jadi orang lain yang buat itu, kerana ramai kat situ misalnya. Boleh jadi orang lain yang tikam, kerana dalam pergaduhan itu macam-macam orang ada. Jadi tak pasti yang tertuduh tu yang membunuh misalnya. Jadi ini antara kesan daripada kaedah istishab ini secara praktikal. Kalau dalam undang-undang kita kata muamalat, bukan jenayah, dia punya standard of proof kurang sedikit. Kalau dalam undang-undang Islam pun al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman hudud akan diangkat, tidak dijalankan kerana ada wujud syubhat. Bukan kita menolak hukum hudud, tidak, tapi tidak terbukti, ada keraguan. Habis itu lepas macam tu je lah Ustaz. Boleh jadi tidak lepas, tapi dengan ta'zir. Hukuman ta'zir ini lebih ringan lagi. Tetapi kalau hudud ada sedikit keraguan, tidak boleh dilaksanakan. Kerana tersalah melepaskan ramai orang yang bersalah itu lebih ringan berbanding tersalah menghukum satu orang yang innocent, satu orang yang tidak bersalah. Tapi kalau undang-undang itu membabitkan muamalah jual beli, kalau itu di dalam balance of probabilities, mana berat sangkaannya itu sebelah mana. Tidak perlu sampai tidak ada syubhat langsung. Masih lagi pembuktian atas yang mendakwa sebaliknya. Contohnya A dan B. A mendakwa bahawa B ada berhutang dengan dia sebanyak 10,000 dan dia belum bayar. Jadi kata B, saya tak pernah pun berhutang dengan dia. Jadi ketika itu A kena bawa bukti, saksi kah, surat perjanjian kah, transfer receipt, transfer duit kah, dan sebagainya, membuktikan bahawa memang B ada berhutang dengan dia sebanyak 10,000 ringgit. Berbeza misalnya apabila A mendakwa
B ni ada hutang dengan saya 10,000 tak bayar-bayar. Ini saya minta pihak mahkamah keluarkan perintah supaya dia bayar hutang saya. Jadi B jawab, memang saya ada hutang tapi tak ada sampai 10,000, 5,000 je kot. Saya hutangnya 5,000 saja. Kenapa minta sampai 10,000? Ini tak adil. Ketika itu 5,000 yang dia mengaku tu dah tak boleh bukti. Sebab dia dah mengaku. Tapi 5,000 yang ekstra, yang dia kata saya hanya hutang 5,000, maknanya 5,000 lagi tu belum terbukti. Iaitu A kena bawa bukti bahawa sebenarnya bukan setakat 5,000 tapi 10,000 yang dihutang. So the difference, yang 5,000 lagi itu saja belum bukti, yang 5,000 yang satu lagi itu telah diakui oleh yang didakwa. Atau misalnya A mendakwa bahawa B berhutang dengan dia 10,000 dan belum bayar, minta mahkamah keluarkan perintah supaya dia bayar. Kata B, memang saya dah ada hutang tapi dah lama kot saya bayar, kenapa masih minta? Jadi ketika itu B kena bawa bukti. Kenapa? Kerana asalnya memang dia tidak ada hutang. Dia dakwa dia hutang 10,000. A kena bawa bukti. Tak boleh bawa kerana dia telah mengaku. B kata memang saya ada hutang 10,000 tapi saya dah bayar. Bila dia kata saya dah bayar, berarti itu bercanggah dengan asal. Asal orang berhutang belum bayar. Kamu kata dah bayar, okey, bawa bukti. Ini saksi, misalnya saya serahkan duit pada dia 10,000, ini receipt transfer duit online misalnya, ni 2,000 dah 5 kali dah saya transfer, cukuplah tu 10,000 misalnya. Beban pembuktian itu telah shift, telah berubah. Asalnya dalam kes hutang ini A yang perlu buktikan bahawa B berhutang dengan dia, tetapi apabila B kata ya memang betul saya ada hutang 10,000, ketika itu sudah tidak perlu lagi dia buktikan sebab sudah ada ikrar, sudah ada pengakuan. Cuma ikrar ini dia adalah bukti yang terbatas, maknanya dia hanya mengikat orang yang mengaku. Dalam kes tadi selesai, dia dah mengaku kata dia berhutang 10,000, tinggal lagi dia perlu buktikan dia sudah bayar. A dah relax. Kalau B berjaya buktikan dia dah bayar, kes itu ditolak. Kalau B gagal buktikan, dia hanya kata ya saya dah bayar 10,000, maka dia kena bayar 10,000 kepada A. Baik. Kembali kepada isu ikrar. Pengakuan dia adalah hujjatun qasirah dia panggil. Dia adalah evidence, tapi evidence yang limited. Limited maksudnya apa? Dia hanya mengikat orang yang mengaku. Ingat tak beberapa tahun dahulu kan ada orang mengaku dia melakukan hubungan homoseks, liwat. Dia mengaku. Tapi yang dia dakwa saya homoseks dengan orang ni, dia tak mengaku. Maka pengakuan dia itu mengikat dia. Berarti pihak berkuasa kena hukumlah dia sebab dia dah mengaku melakukan satu jenayah. Habis kita hukumlah sekali, takkan dia lewat seorang-seorang, mesti dia berdua. Tak, yang seorang lagi belum mengaku. Maka pengakuan dia itu hanya mengikat diri dia. Yang dia kata saya lewat dengan orang ni, orang tu tidak mengaku, maka orang itu perlu bersumpah menafikan. Namanya yamin inkar. Kan ada kecoh di sumpah laknat dan sebagainya, ya. Dan dikatakan itu mubahalah, tak betul ya. Mubahalah dalam bahasa Arab kalau orang faham di atas wazan mufa'alah. Mufa'alah ni dua pihak. Contoh ya, qatalah maknanya bunuh. Satu orang A bunuh B, itu qatalah. Tapi kalau A cuba bunuh B, B cuba bunuh A, ya, ini tikam, ini lelak, ini tikam, itu namanya muqatalah, berbunuh-bunuhan dari dua pihak. Jadi mubahalah, orang ni sumpah mengatakan apa yang dia cakap itu betul, yang saya cakap itu tipu, dan kalau dia tipu, laknat Allah kepada dia, dan yang saya pun sebaliknya. Dia akan kata saya yang benar, dia yang tipu. Kalau saya yang tipu, maka laknat Allah kata saya. Dia dua pihak, itu namanya mubahalah. Habis dia kata kalau dia cakap bohong itu laknat, itu masih yamin ingkar. Dia dituduh mengarahkan pembunuhan, kan? Begitu kan cerita itu. Bukan isu sedami duit tak. Isu dia dituduh mengarahkan pembunuhan seorang perempuan. Jadi dia bersumpah dia tak buat. Itu namanya yaminul ingkar. Cuma dia tambah untuk menguatkan lagi
sumpah dia bahawa kalau dia menipu maka laknat Allah atas dia. Itu tidak berubah jadi mubahalah. Mubahalah ni di dua pihak. Pihak yang menuduh pun bersumpah dan ada elemen laknat, pihak yang dituduh juga bersumpah ada elemen laknat. Tapi kalau sekadar dia bersumpah dia tak buat apa yang dituduh, itu namanya yaminun inkar. Sumpah mengingkari tuduhan. Tapi kalau sekadar ingkar saja tidak sumpah, tak kuatlah. Dia kena ada sumpah. Baik, yang penting ini ada kaitan dengan kaedah istishab tadi. Baik, kita tanya lagi. Uji kefahaman. Kalau satu orang isteri mendakwa di mahkamah bahawa suami tak bayar nafkah. Jadi isteri ni plaintiff, bawa kes, suami jadi defendant. Kata dia, suami saya tak bayar nafkah, sejak kahwin tak pernah bayar nafkah, saya tuntut mahkamah keluarkan perintah mengarahkan suami bayar nafkah. Kata suami, saya sudah bayar. Siapa yang kena bawa pembuktian? Beban pembuktian atas isteri yang mendakwa atau atas suami yang menafikan dia tak bayar? Agak-agak isteri ke suami? Kadang-kadang orang dia kata isteri lah, isteri yang mendakwa. Dia mendakwa suami tak bayar nafkah, maka dia kena buktikan. Ini keliru. Kerana yang dimaksudkan mendakwa itu mendakwa khilaful asli, bukan mendakwa di mahkamah tu. Dia mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan posisi asal. Posisi asal, satu orang bila kahwin dia bayar nafkah atau belum? Asalnya belum. Maka isteri mendakwa sesuatu yang asal. Suami tak bayar nafkah tu masih tally, konsisten dengan keadaan asal, iaitu memang Allah bila kahwin dia belum bayar nafkah. Suami walaupun nampak dia defend, dia sekadar menafikan, dia tetap betul tu. Apa yang saya dakwa tu tak betul. Saya dah bayar sebenarnya. Sebenarnya suami yang mendakwa. Sebab dia mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan asal. Asal suami belum bayar, dia dah kata dah bayar. Maka yang perlu membuktikan dalam kes tak bayar nafkah adalah suami. Suami bawa lah saksi ni, okey kedai, hari-hari saya suruh dia hantar beras apa semua ke rumah isteri saya, apa hal pula kata tak bayar misalnya. Ataupun receipt transfer setiap bulan transfer 1,500 cukup lah tu misalnya. Jadi beban pembuktian bila kita kata atas orang yang mendakwa, bukan mesti mendakwa dalam mahkamah. Dalam mahkamah tadi isteri jadi plaintiff, mendakwa suami tak bayar nafkah. Tapi yang dimaksudkan mendakwa adalah mendakwa khilaful asli, mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan keadaan asal. Oleh kerana keadaan asal seseorang itu belum bayar nafkah, dia mendakwa dia telah bayar, maka beban pembuktian ditanggung oleh dia. Suami yang kena buktikan bahawa dia dah bayar nafkah. Itu isteri nak buktikan macam mana tak bayar nafkah. Nak buktikan sesuatu yang tak berlaku kan susah. Suami kena buktikan dia dah bayar. Baik, selesai. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab berkaitan dengan istishab? Baik, yang penting kita faham apa lain selain daripada Quran dan Sunnah, ada sumber-sumber lain yang para ulama jadikan sebagai sandaran. Sebab itu kalau kita faham ni kita tak kecoh. Kadang-kadang orang kecoh, kata dia mana ada dalil selawat selang tarawih. Nabi tak buat. Tak ada dalil kata Nabi sahabat selawat selang tarawih. Sebenarnya dia tak faham. Adakah kamu nak kata selawat selang tarawih itu tak boleh sebab Nabi tak buat? Kalau kamu nak kata tak boleh, maka kamu yang kena bawa bukti, kena bawa dalil. Kenapa? Kerana selawat itu sudah ada dalil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran yang selalu diulang baca oleh khatib dalam khutbah Jumaat yang kedua. Itu dalil selawat. Dan banyak lagi dalil-dalil lain. Dalam hadis pun ada dalil suruh banyak dalam selawat. Jadi selawat ni sudah ada dalil. Mana istishab dengan ada dalilnya adalah selawat itu dituntut bila Allah tak letakkan. Maknanya bila-bila. Termasuk selang tarawih itu termasuk bila-bila. Banyak mana Allah tak letakkan. Maksudnya banyak mana pun boleh. Di mana nak selawat Allah tak letakkan. Lain macam haji. Haji kan Allah Ta'ala tetapkan di Kaabah. Jangan katakan ada orang ajaran tasdim, dia orang buat haji di Pulau Pinang. Itu bid'ah sayyi'ah.
Buat jangan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah bil ahsayah. Kerana haji Allah dah tetapkan tempatnya di Kaabah. Tak ada haji tempat lain. Tapi selawat, masa di Kaabah boleh selawat, di rumah boleh selawat, dalam kereta boleh selawat. Orang yang suka jogging, sambil jogging boleh selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil jogging boleh. Mana dah ada selawat sambil jogging? Tak ada lah dalil khusus. Dalil umum. Itu namanya istishab. Kita anggap kekal perintah berselawat itu pada bila masa, di mana-mana, berapa bilangan kekal. Tiba-tiba kamu nak mendakwa selawat selang tarawih itu tak boleh. Hal itu burhan itu untuk sadiqin. Bakmailah dalil kamu kalau kamu benar. Ada ke Nabi SAW kata selawat ini selang tarawih tak boleh? Selagi mana tak ada dalil melarang, maka yang asal, kalau macam tu kita boleh reka ibadah baru. Kalau pakai kaedah tak ada dalil melarang, kan dalil asal umum dah ada menyuruh. Tiba-tiba kamu nak kata hadis tak boleh, ni saja yang boleh, lain pada selang tarawih tak boleh selawat, selang tarawih tak boleh. Kamu yang kena bawa dalil. Kerana benda tu asalnya disuruh, bukan nak reka ibadah baru. Ya, itu tak betul lah. Jadi kena faham kaedah istisab ni, kita tak jadi panik sangat. Ni mana dalil jamu makan lepas kematian? Dia ada dalil khusus. Tabi'in memberitahu maka sahabat Nabi suka untuk menjamu makan selama 7 hari. Kenapa? Kerana ada riwayat mengatakan orang baru meninggal dunia ini diuji dalam kuburnya selama 7 hari. Kalau orang yang ada nifaq itu sampai 40 hari diuji. Jadi kata tabi'in, Imam Tawus mengatakan bahawa sahabat dulu mereka suka jamu makan selama 7 hari sebagai untuk meringankan ujian yang dihadapi oleh orang meninggal dunia. Itu ada dalil khusus. Tak ada dalil khusus pun Nabi SAW bersabda aqimut ta'am, jamulah makan. Baik, maka kalau jamu makan itu dengan niat sedekah, itu sudah ada dalil. Maka kalau kamu nak kata kalau lepas kematian tak boleh buat jamu makan, kamu kena bawa dalil. Itu ada dalil Nabi SAW bersabda ij'alu li ahli Ja'farin ta'ama, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Maknanya orang yang lain buat makanan kepada keluarga si mati, bukan keluarga si mati buat makanan kepada orang lain. Ya, hadis tersebut menjadi dalil ia adalah satu perkara yang sunnah, bahkan sunnah dapat pahala buat makanan untuk orang yang kematian ahli keluarga. Kenapa? Biasanya orang yang kematian ahli keluarga ni sedih, sibuk. Ini dua perkara menghalang daripada mereka itu fokus kepada sedia makanan dan sebagainya. Kalau kita sediakan makanan, itu meringankan beban. Itu illahnya. Maka tidak menjadi satu halangan kalau keluarga semati yang ada kelapangan, suka rela, tak guna duit haram, dia sedekah bagi pihak semati, jamu orang ramai. Tak ada halangan. Kerana istishab, kaedah asal dianggap menjamu makan itu dituntut. Aqimut ta'am kata Nabi SAW. Kalau kamu nak kata yang lepas kematian tu haram, kena bawa dalil. Itu yang Imam Syafi'i kata haram buat tahlil arwah. Ya ke? Dalam kitab mana? Apa ayatnya? Yang kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang satu acara namanya maktam. Maktam ni adalah selepas kematian mereka berkumpul di rumah si mati dan ini membawa kepada meratap, ya? Dan nak menunjukkan ini satu benda yang musibah yang besar, itu memang bid'ah sayyi'ah. Kerana meratap itu hukumnya haram, sesuatu yang menjadi wasilah jalan kepada yang haram, maka perkara itu dilarang. Sama ada kalau pasti maka haram juga, kalau ada kemungkinan maka menjadi makruh. Kerana ada kemungkinan berlaku perkara haram. Kalau pasti event itu membawa kepada meratap, haram. Jadi hati-hati ya. Kalau tak faham istishab ni, jadi kelam kabur, tak ada dalil, padahal kamu kena bawa dalil. Kerana kamu mendakwa sesuatu bercanggah dengan presumption. Baik, selesai. Next insya-Allah kita akan bincang tentang masalih mursalah ya. Sebelum saya tutup, kan ada sikit masa lagi. Saya explain masalih dulu apa makna ni. Masalih ini adalah plural, jamak daripada perkataan maslahah. Maslahah ni sesuatu yang kebaikan. Masalih adalah kebaikan-kebaikan. Mursalah maknanya putus
Asalnya makna putus. Apa makna kebaikan-kebaikan yang putus ni? Maksudnya kebaikan-kebaikan yang putus dari dalil. Ada kebaikan, tapi tak ada dalil yang menyuruh, tak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil menyuruh, itu namanya masalih muktabarah, kebaikan yang diiktiraf. Kalau ada dalil yang melarang, dia jadi masalih mulghah, kebaikan yang dibatalkan. Contoh, masalih yang muktabarah, jual beli. Jual beli ada kebaikan tak? Banyaklah kebaikan. Dengan jual belilah ekonomi jadi maju. Ya. Kadang-kadang bila ekonomi slow, kita kata tak mahu membeli barang. Bahaya juga. Sebab nanti dia akan jadi a cycle of economic punya downturn kan. Kita orang meniaga kita tak beli. Duit kita tak banyak. Sedangkan ekonomi berjalan bila duit ni berpindah-pindah. Jadi jual beli banyak faedah. Faedah yang paling basic, peniaga dapat duit, pembeli dapat barang. Kadang-kadang kita tahu, peniaga lah untung dalam jual beli. Jangan. Pembeli kadang-kadang lebih seronok. Mujurlah kamu jual, saya dah lama bertahun cari barang ni. Mujurlah cik jual, dibeli. Dan adakah masalah ini diiktiraf? Jelas. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa ahallallahu bai'an wa harrama riba. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu masalah, ada kebaikan dan diiktiraf. Ada juga masalah mulghah, kebaikan tapi Allah batalkan, tak iktiraf. Contohnya apa? Berjudi. Berjudi ada kebaikan. Antara kebaikan berjudi adalah dengan modal yang sedikit dapat untung banyak. Beli loteri modal RM5 misalnya, dapat sampai RM20,000. Tapi yang itu bukan faedah besar daripada berjudi. Sebab yang nak dapat menang judi itu dari segi statistik itu kecil sangat. Yang kalah lagi ramai. Yang menang itu persentage itu sikit. Mana kita bila berjudi, na'udzubillah, kemungkinan nak menang tu tipis. Kemungkinan nak kalah tu macam dalam tangan. Jadi yang besar daripada faedah berjudi apa dia? Ialah yang didapati oleh toki judi. Jadi nasihat yang agak tajam, ya. Kalau alang-alang nak masuk neraka dengan sebab berjudi, jangan berjudi. Sila jadi toki judi. Alang-alang nak masuk neraka lah dengan sebab berjudi. Sebab yang berjudi ramainya apa-apa kedana. Jadi orang yang tak tahu arah, jadi ketagih judi, duit semua habis buat berjudi. Macam orang derak juga. Orang derak duit semua habis judi derak. Orang berjudi apa duit ada pun dia buat berjudi sebab dia rasa maybe this time this is my lucky day. So I boleh bayar semua hutang-hutang semua. Padahal ada hutang-hutang semua sebab judi bertimbun. Menang 2,000, kalah dah 100,000 tak ingat. Jadi ada faedahnya terutamanya kepada toki judi. Lagi dia minum arak, hilang stres. Bahkan ada yang katakan red wine tu dia ada manfaat pada kesihatan, ini ada faedah. Tak percaya Quran sebut wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Bagi tahu kepada mereka pada kedua-dua ini ada kerosakan yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Jadi manfaat arak dan judi ini Quran iktiraf. Iktiraf macam mana? Iktiraf ada manfaat. Oh, macam tu bolehlah kita berjudi atau jadi toki judi ataupun minum arak atau jual arak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kerosakannya itu lebih besar daripada kebaikan. Lalu Allah Taala haramkan. Dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanib. Arak, judi, tilik nasib dan juga berhala, ini adalah perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan. Itu indikasi pertama kata haram. Fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi, confirm haram. Jadi dalam namanya apa? Masalih mulghah, kebaikan yang dibatalkan. Tapi ada perkara yang baik, tapi tak ada dalil pula kata disuruh, tak ada pula dalil kata dilarang. Itulah namanya masalih mursalah. Ke seterusnya itu insya-Allah ya, dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.